Okey, video hari ini ialah tentang penyerapan kos overhead. Demi tajuk untuk video ini kita akan belajar macam mana kos overhead diserapkan ke dalam kos produk. Demi macam mana kita nak kirakan kos overhead dalam kos produk kita. So ada dua sistem untuk memperuntukkan kos overhead kepada kos produk. Jadi ada dua cara lah, dua sistem ini arti dia dua cara. Okay. Satu ialah sistem pengekosan sebenar. Jadi ini satu sistem yang jarang dipakai, di mana sistem ni dia mengguna kos overhead yang sebenar bila dia nak kira kos produk. Okay, seperti video yang sebelum tu cikgu bagi, cikgu guna kos overhead yang sebenar. Okay, untuk mengira kos produk. Kita agihkan kos overhead kepada different jabatan. Lepas tu dari jabatan perkhidmatan kita pindahkan kos overhead ke jabatan pengeluaran. Lepas tu itu dapatkan jumlah kos overhead. Lepas tu campurlah dengan kos bahan mentah yang sebenar, campurlah dengan kos buruh langsung yang sebenar, dan kos overhead sebenar, semua campur. Kita dapatlah kos produk yang sebenar. So ini dipanggil sistem pengekosan sebenar. Tetapi dalam keadaan yang realiti, sistem ini tidak digunakan oleh kebanyakan firma. Banyak industri tak pakai sistem pengekosan sebenar. Demi dia tak guna yang sebenar-sebenar ni. Yang ni, kos overhead sebenar memang tidak dipakai. Tapi kos bahan mentah langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar, yes. They use the real cost. Tetapi overhead sebenar, actually tak ada banyak firma yang guna yang sebenar untuk kos overhead. Sebab dia, okay, ini ada dua sebab. Kos overhead sebenar hanya diperolehi pada hujung sesuatu tempoh. Kos overhead contoh dia seperti utility, kalau dia kilang membuat pakaian, berapakah minyak pelinca yang diguna untuk licinkan mesin jahit tu, actually kita tak boleh estimate sehingga kita betul-betul pakai. Dan juga seperti air elektrik, kita hanya tahu berapa bil elektrik dan bil air kita bila bil itu sampai pada akhir bulan. Jadi kalau macam tu, tak bolehlah kita mengira kos produk guna kos yang sebenar, kos overhead, kos air elektrik yang sebenar, because kita tak tahu, bil belum sampai. Jadi kos produk tidak dapat dianggarkan lebih awal, dan dengan ni harga jualan pun tidak boleh kita tetapkan. And any semua perancangan yang perlu kita buat lebih awal pun tidak dapat dibuat. So susah kita nak guna kos overhead yang sebenar. Sebab yang kedua pula, kos overhead yang sebenar adalah tidak sama, demi berbeza-beza untuk sesuatu tempoh. Mungkin bulan ni mesin rosak, jadi you have to ask people come and bagi the machine. Jadi kos overhead kita menjadi tinggi bila kos membagi, kos penyelenggaraan kan kos overhead. Jadi kos overhead mungkin bulan itu menjadi sangat tinggi. So that means your cost product menjadi tinggi lah untuk bulan tu. Dan another contoh, air dan elektrik juga berbeza setiap bulan. Betul kan? Dalam rumah kita memang this month kita guna elektrik RM100, next month mungkin RM120. Jadi memang dia tak sama pada setiap bulan. Kalau macam tu, kalau kita guna cost overhead sebenar untuk mengira cost produk, jadi kos produk kita juga berbeza-beza. Kos produk seunit pun akan berbeza setiap bulan. Jadi dia kos produk kita menjadi tidak stabil tiap-tiap bulan. Jadi ini adalah tak bolehlah berlaku. Biar unit a stabil one. Okay, stabil harga. Jadi pengekosan sebenar ni jadi tidaklah begitu popular, memang tak dipraktikkan dalam keadaan yang sebenar. Jadi kalau keadaan yang sebenar susah kita nak guna cost overhead yang sebenar, jadi adanya alternatif yang kedua, ada cara yang kedua, iaitu kita guna sistem pengekosan normal.
Sistem ini dia tak guna cost overhead yang sebenar, tetapi dia mengguna anggaran. Dia estimate the cost overhead yang dikira, diserap di sini erti dia dikira dalam cost produk. Dia guna anggaran saja. Dia tak guna yang sebenar, dia anggarkan. Jadi sistem pengekosan normal inilah dia akan guna kos bahan mentah langsung yang sebenar. Memang ini we can estimate sebenar tu berapa. Kalau you nak buat 100 helai pakaian, so satu pakaian mungkin 2 meter kain. Jadi 100 you just time 2. You memang tahu berapakah bahan mentah yang you perlu pakai. That you can use the real amount. Sama juga the cost buruh langsung sebenar. That one you can estimate. Satu pakaian, you bagi orang jahit pakaian tu RM80. So kalau 100 pakaian, you just darab dengan 8. So you know the real amount of cost bahan mentah dan cost buruh langsung. Cuma as I said, the air electric cannot estimate kan. You can only know end of the month. So kalau macam tu, you guna cost overhead yang diserap. Erti dia, kalau kita ada perkataan diserap, erti dia, cost overhead di sini ialah anggaran saja. So you use dua yang sebenar dan overhead yang anggaran to dapatkan your cost product. Jadi most of the firma, syarikat, industri kilang-kilang akan mengguna sistem pengekosan normal ni. Iaitu dia akan guna anggaran saja untuk cost overhead. Okey, jadi kita sekarang ini kita tengok macam mana sistem pengekosan normal dapat membantu mengira kos produk industri tu, kilang tu. So tadi cikgu kata sistem pengekosan normal dia akan mengguna anggaran cost overhead, cost overhead yang dia kira secara anggaran saja. So ada cara dia mengira cost overhead secara anggaran. Dia akan menggunakan kaedah menganggarkan cost overhead dengan menggunakan kaedah KOP ataupun kadar overhead pratentu. That is satu kaedah kita boleh menganggarkan cost overhead kita. So formula KOP, kadar overhead pratentu, ialah kita guna overhead yang dibelanjawankan atau yang dianggarkan. So melalui pengalaman, maybe the whole year through, tahun yang sudah lepas-lepas, you boleh anggarkan one whole year berapakah overhead yang you pakai. Let's say for last few years, you know that maybe roughly one whole year is about 5,000. So anggaran you can estimate berapakah air elektrik you akan pakai setahun. So all anggaran. Dan bahagi dengan asas yang sesuai yang dipilih. So you pilihlah you nak asas apa. Kan you sudah belajar kan ada berbagai asas. Unit keluaran ke, jam mesin ke, jam buruh langsung ke. Okay. So you bahagi yang ni you akan dapatlah KOP dia, kadar dia. Cikgu bagi contoh di sini. Contoh. Overhead yang dibelanjawankan, erti dia yang anggar for the whole year ialah RM50,000. So ini untuk kilang lah, mereka pakai banyak cost overhead dia. Cost overhead di sini bukan saja air elektrik, it can be bahan tak langsung, buruh tak langsung, utility, penyelenggaraan, banyak ya. So overhead yang dibelanjawankan katakan ialah RM50,000. Dan asas yang dipilih oleh kilang tu, mungkin kilang tu pakai banyak mesin. So dia boleh anggarkan overhead melalui jam mesin. Okay, so tadi you ada dua. Dan anggaran jam mesin yang dipakai pada whole year through ialah 10,000 jam. So you guna formula KOP ini untuk mencari berapakah cost overhead dalam satu jam mesin. Jadi, you guna formula ini, overhead yang dibelanjawankan letak di atas 50,000 dan asas yang you pilih ialah jam mesin. Jam mesin ialah
untuk 50,000 overhead, jam mesin akan guna sebanyak 10,000 jam. So from here, all this we get it from pengalaman, as I said, from the tahun-tahun yang lepas, all this estimate. So untuk 10,000 jam, the cost overhead is 50,000. So erti dia, kalau kita bahagi, you will get the kadar. Kadar overhead dia ialah, erti dia RM5 sejam mesin. Okay, erti dia apa? Ini bererti bila mesin diguna untuk 1 jam. When you want to do the product, you start the machine. So, anggaran cost overhead seperti air, elektrik yang you akan pakai, yang terlibat dalam masa 1 jam mesin itu, ialah RM5. That means when you machine run for 1 hour, the air, elektrik yang you bayar ialah RM5. So, from there we can anggarkan berapa cost elektrik, air elektrik kita. Okay, so it's satu cara kita buat anggaran cost overhead. Okay, so cikgu sambung. Jadi kalau satu produk itu mengguna 100 jam mesin, so you already got the kadar, already. So from here you can count the cost produk anda, mengguna cost overhead anggaran. So kalau produk itu mengguna 100 jam mesin, untuk hasilkan produk itu. So, anggaran cost overhead yang terlibat untuk mengeluarkan produk itu ialah, tadi you sudah kira kan guna KOP itu, you know that 1 jam mesin, you run the machine, you pay for RM5 air elektrik. Okay, so if the product need use 100 jam machine to produce the product. So, erti dia berapakah cost overhead anggaran dia? So, 100 jam mesin pun darablah dengan 5. Ya 1 jam RM5 kan? So 100 jam ialah anggaran cost overhead yang you akan pakai, the air elektrik akan pakai ialah RM500. So you know that to keluarkan the product, anggaran the bill elektrik yang you perlu bayar ialah RM500. So formula untuk mengira anggaran cost overhead yang diserap dalam cost produk ialah, so this one how you get? Ini ialah jam mesin. Then yang sebenar, right? Then you darab dengan kadar dia. So from here we know the formula. So how I anggarkan for when I produce some product, how much is the anggaran cost overhead? So you just use this one. First you kena find the KOP first, kadar dia. Lepas tu you darablah dengan yang sebenar. Jam mesin yang sebenar tadi ialah 100 jam. So you darab jam yang sebenar, tetapi you darab with the kadar. So you get the anggaran cost overhead. Okay. Walaupun ini adalah sebenar, you must darab dengan sebenar, tetapi kerana kadar ini ialah anggaran. So the jawapan yang you dapat ni masih adalah anggaran. Okay. Okay. Walaupun ini ialah anggaran overhead, tetapi dia ada kebenaran dia, that means it still can be trusted. Why? Because we use the sebenar, jam sebenar untuk darab. Jadi walaupun dia anggaran, tetapi kita guna jam sebenar, jadi dia masih can be trusted. Dia adalah rapat dengan amount yang sebenar. Okay, because we use the jam sebenar to darab. Okay, jadi ini contoh dia, tadi ya, 5 sejam darab dengan 100 jam. So, anggaran cost overhead 500. So, kalau, cikgu bagi contoh untuk kira cost produk. Jadi, saya andaikan cost bahan mentah langsung sebenar, ya, this one we use sebenar, You know what, just now cikgu kata kita boleh dapat yang sebenar. You know how much you going to pay, berapa kain you nak guna untuk buat 100 helai pakaian. So, katakan cost mentah sebenar ialah 300, kos berlangsung sebenar ialah 700, dan kita guna anggaran kan, so the plus the cost overhead anggaran yang diserap erti dia anggaran sajalah ya, yang ambil kira dalam kos produk ialah RM500 we put inside. So from here we can count the cost product, tapi cost product ini ialah anggaran lah. Okay, cost product ialah 1,500. So you can see, kita tak perlu tunggu akhir bulan bila bil elektrik sampai baru kita kira kos produk kita. Kita sudah boleh buat anggaran
kos produk kita pada awal tahun menggunakan kaedah KOP. Okey, so tadi cikgu bagi contoh jam mesin sebagai asas. Okey, iaitu kalau cikgu kata kalau kilang tu banyak guna jam mesin. Actually ada banyak asas yang boleh kita pilih untuk mengira KOP kita. Bila once you get the KOP, then you boleh anggarkan your cost overhead. So asas yang biasa dipakai, as I said, jam mesin. Yang ni biasa untuk kilang yang banyak guna mesin lah. Contoh dia seperti kilang membuat kereta. They use a lot of robot, right, untuk buat kenderaan. So kalau kilang banyak guna jam mesin, dan asas yang sesuai ialah jam mesin. Okay, formula dia tadi cikgu sudah cakap, anggaran jumlah cost overhead for the whole year through, you anggarkan, ataupun some of those books they call it cost overhead yang dibelanjawankan. Sama So bahagi dengan anggaran jumlah jam mesin for that year. Okay, ini 1 tahun, ini pun 1 tahun. So from here you will know berapakah sejam mesin. Tadi contoh tadi ialah RM5 sejam mesin. Erti dia, when the machine run for 1 hour, you pay RM5 for the bill electric and air. That is the meaning. So kalau kilang itu tak guna mesin, kilang itu banyak mengguna tenaga buruh. Seperti industri, auditing, accounting, yang bukan mesin yang check the account kan, manusia. Jadi dia banyak guna jam buruh. Jam buruh langsung yang profesional lah. Macam hospital, okay? Bukan mesin yang check you, doktor kan. Jadi di sini dia banyak guna tenaga manusia. Macam college yang ajar ialah pensara, profesor. Kalau dia macam lawyer firm, lawyer. You see the lawyer 1 hour how much you pay. Jadi kalau untuk industri yang memberi perkhidmatan banyak guna, you can use the asas jam buruh langsung. Okay, banyak guna tenaga buruh. So formula dia sama, yang atas semua sama, anggaran jumlah cost overhead, then you change the asas saja. Kalau you guna jam mesin, then asas dia ialah jumlah jam mesin. Kalau you guna jam buruh langsung, bawah tu you kena tukar anggaran jumlah jam buruh langsung. So the jawapan you get, let's say is RM50. RM50 sejam buruh langsung. Erti dia, when the doctor see you for 1 hour, then the bill electric and all that, the pay, the overhead yang dibayar ialah RM50. Macam tu. That's how they anggarkan the cost overhead. So kalau yang ni tak sesuai dipakai, ada pilihan lain, boleh guna asas dia unit keluaran. Okay, jadi jawapan yang kita dapat, then you change lah yang bawah menjadi jumlah anggaran, jumlah unit keluaran. Okay, so you change the bawah sahaja, dan lepas tu jawapan yang dapat mesti seunit keluaran. Yang ini sangat penting sejam buruh langsung, sejam mesin, seunit keluaran. Kalau dalam exam you tak tulis yang ni, yang belakang ni, you just bagi RM10. Salah, kosong markah. Biar tak ada makna. So you kena seunit keluaran. Erti dia, 1 unit you keluar produk itu, the bill electric mungkin ialah RM2. Let's say the jawapan di sini RM2, seunit keluaran. So apa maksud dia? Erti dia, when you produce 1 unit of the product, you pay about RM2 of the air and electric. Maksud dia macam itu. Okay, so asas lain seperti kos bahan mentah langsung. So erti sama juga. That mean asas anggaran kos overhead di atas, you just ubah di bawah. Okay, anggaran jumlah kos buruh, kos bahan mentah langsung. So industri kilang yang akan pilih kos bahan mentah langsung, biasanya kilang di mana kos bahan mentah langsung menjadi kos utama dia. It's the highest cost between kos buruh langsung and kos overhead. Okay, contoh dia seperti kilang emas, kilang memproses diamond. So semua ini kos dia, bahan mentah kos dia sangat tinggi. So kalau macam tu, sesuailah untuk pilih kos bahan mentah langsung sebagai asas. You kena
darab dengan 100. This formula a bit lain sikit, dia kena darab. Kalau dia cost, kena darab 100. So jawapan yang anda dapat ialah berapa persen daripada kos bahan mentah langsung yang sebenar. So kena semua sebenar. Di sini pun jam mesin sebenar, jam buruh langsung sebenar, unit keluaran sebenar. Ini kos bahan mentah langsung yang sebenar. Kerana formula dia KOP darab asas aktiviti yang sebenar. Kalau you tak guna yang sebenar, that means anggaran cost overhead yang anda dapat ni mungkin jauh berbeza daripada yang cost overhead yang sebenar. So we use this one sebenar so that walaupun 500 cost overhead yang kita dapat ni ialah anggaran, tetapi because kita guna yang sebenar untuk darab, so the answer won't be so far away from the real one. Okay, faham ya? So berbalik kepada yang tadi. So the percent you will get how many percent. Okay, so contoh di sini. Katakan overhead yang dibelanjawankan ialah 50,000. Anggaran kos bahan mentah langsung ini anggaran ialah 25,000. So kita kirakan kadar KOP kita, berapakah kadar overhead kita. So if you use the cost bahan mentah 25,000, the cost overhead yang terlibat ialah 50,000. So kita darab 100. So the answer you get is 200% daripada kos bahan mentah langsung yang sebenar. So this is the kadar. So once you get the kadar, you can find the anggaran cost overhead yang anda akan kira dalam cost produk. We call it overhead yang diserap. When we say diserap, arti dia adalah anggaran cost overhead. Okay, so kalau so we get the kadar, we darab dengan yang sebenar. So kalau kos bahan mentah langsung sebenar ialah katakan RM300. Cikgu balik kepada contoh tadi. Contoh tadi RM300 kan? I use back the contoh just now. The cost bahan mentah langsung katakan ialah 300. So yang sebenar 300. So let's say I don't want use the asas jam mesin seperti tadi I use back the contoh tadi. Tadi we use the contoh kira cost overhead mengguna jam mesin kan. Sekarang let's say the contoh yang sama I guna asas cost bahan mentah langsung. So now you kira the overhead mengguna kos bahan mentah langsung So asas ni So now you got the kadar already. You know that the cost overhead is 200% of the kos bahan mentah langsung yang sebenar. So kalau kos bahan langsung yang sebenar ialah RM300, berapakah anggaran kos overhead yang anda akan kira dalam kos produk? So overhead yang diserap, ini anggaran kos overhead ialah 300 times the kadar, 200%. So your cost overhead yang anggarkan ialah 600. Okay, so ini berbeza lah. You tengok, kalau you pilih asas yang lain, jawapan kos produk anda akan berbeza. So kita balik kepada contoh yang tadi. Contoh yang tadi ini asas dia ialah jam mesin. So you tengok, okay, we will use the cost bahan mentah sebenar, cost buruh langsung sebenar. The cost overhead diserap because I use the jam machine now is 500. So the cost product is 1,005. Balik kepada tadi cikgu kata, let's say I change the asas ini, I kira the cost overhead di sini, anggaran saya, I tak guna asas jam machine. But I use the asas cost bahan mentah langsung. So, erti dia, now my cost overhead no more 500, it becomes 600 because I changed the asas. Okay, so now this one you have to change to 600 lah. So 300 campur dengan cost buruh langsung, campur cost overhead angka 600. So now your cost product anggaran ialah 1,600. Tengok tak? Bila you guna asas yang lain, jawapan yang cost product yang anda anggar berbeza. Mengikut asas apa yang you pilih. Okay? So balik kepada yang ni.
So, selain daripada kos bahan mentah langsung, kita boleh juga guna kos buruh langsung. Biasa industri kilang yang industri yang akan pilih asas mengira kos overhead mengguna kos buruh langsung. Biasanya lah industri di mana kos buruh langsung dia adalah sangat tinggi. Contoh dia sebagai seperti fashion. Okay, you want to do a fashion. Okay, a fashion show, you pay so much of money for the model. Okay, so cost buruh langsung sangat tinggi. Let's say for movie star, to make a movie, you pay so much of money, millions kepada movie star to act in your film. So cost buruh langsung sangat tinggi. That the cost overhead dia pun kena tinggi lah. So you boleh guna asas cost buruh langsung untuk kira cost overhead anda. So, atas masih sama, jumlah anggaran cost overhead. Dan di bawah lah, tukar ikut asas yang anda pilih. Dan jangan lupa kalau dia cost kena darab 100. So, the answer you get is how many percent of the cost buruh langsung. Yang sebenar, So, nanti you dapatlah cost buruh langsung yang sebenar macam tadi kan. Cost buruh langsung sebenar, let's say this one you change the asas to cost buruh langsung. So, kos buruh langsung sebenar 700. So, 700 you darablah dengan persen yang ni. Okay, how many percent you will get the cost overhead. Once you get the cost overhead, then you tukarlah yang ni. Ini guna jam mesin kan. So, the answer you get here, you tukar sini. So, you will get a different amount of cost product.